Guys. Kenapa, Ben? Kamu sudah baca buku ini? Belum? Buku apa itu? Ini novel remaja pahlawan muda karya daripada Syarif Putra. Oh, menarik. Boleh tak? Kita mau pinjam boleh? Boleh? Salah, Ben. Saya balik dulu. Oke. Alah, balik. Alah, Ben. Tapi saya mau pinjam. Sabar, saya ada satu lagi. Wow. Tunjukkan ini. Oke, thank you, Ben. Oke, See you. bye. Terima kasih, Ben. Kritikan sanjungan ialah kritikan yang disampaikan dalam bentuk pujian atau kata-kata yang baik. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan atau memalukan seseorang, tetapi untuk menghargai sesuatu karya sambil memberi pandangan yang membina. Cerpen Pahlawan Muda karya Syarif Putra merupakan sebuah karya yang menarik dan syarat dengan nilai positif. Cerpen ini berjaya menampilkan semangat keberanian dan kesungguhan dalam kalangan remaja melalui penceritaan yang tersusun dan berkesan. Kehebatan cerpen ini dapat dilihat melalui message yang mendidik, pembinaan watak yang hidup, serta plot yang berkesinambungan dan menarik perhatian para pembaca. Pertama sekali, salah satu kekuatan utama cerpen ini ialah message dan pengajaran yang disampaikan oleh penulis. Penulis menekankan bahawa kejayaan memerlukan usaha yang berterusan dan sikap tidak mudah berputus asa. Hal ini dapat dilihat melalui ungkapan dalam cerpen yang menyatakan bahawa boleh asalkan kita bersungguh-sungguh, seperti belajar juga. Kalau tidak rajin berusaha, kita pasti akan ketinggalan. Ungkapan ini membawa makna yang mendalam kerana ia mengingatkan pembaca bahawa kejayaan tidak datang secara mudah, sebaliknya memerlukan disiplin dan usaha yang gigih. Pengajaran ini sangat relevan kepada pelajar kerana ia mendorong mereka supaya sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Selain itu, pembinaan watak dalam cerpen ini juga sangat berkesan. Penulis berjaya menggambarkan hubungan persahabatan yang erat melalui watak Suzy Wong, Farid, Velu dan Imran. Watak-watak ini memainkan peran penting dalam menunjukkan nilai kerjasama, kesetiaan dan sokongan antara rakan. Kehadiran mereka bukan sahaja menghidupkan cerita, malah memperlihatkan bahawa kejayaan seseorang juga dipengaruhi oleh sokongan rakan-rakan di sekelilingnya. Di samping itu, watak Salina sebagai adik kepada watak utama menonjolkan unsur kekeluargaan yang turut memberi warna kepada cerita. Watak guru pula seperti Cikgu Hamid, Cikgu Samad, Cikgu Nora dan Cikgu Majid serta Cikgu Fauzia pula menggambarkan peranan penting guru sebagai pembimbing dan pendorong kepada pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja berlaku dalam bilik darjah, tetapi juga melalui bimbingan dan sokongan daripada guru. Sehubungan dengan itu, cerpen ini juga menjadi lebih menarik dengan kehadiran watak seperti Pak Hasan dan Pak Jamil, iaitu pemandu bot, serta Inspektor Hasan sebagai pegawai penyiasat kes. Kehadiran watak-watak ini menambahkan unsur realisme dalam cerita dan menjadikan jalan cerita lebih meyakinkan. Penulis berjaya menggabungkan pelbagai watak dengan baik sehingga setiap watak mempunyai fungsi tertentu dalam perkembangan cerita. Seterusnya, plot cerpen ini merupakan salah satu kekuatan terbesar karya Syarif Putra ini. Jalan cerita berkembang secara teratur dan berkesinambungan daripada permulaan sehinggalah kepada peleraian. Setiap peristiwa disusun dengan baik sehingga mampu menimbulkan rasa ingin tahu dalam kalangan pembaca.
Teknik penceritaan yang tersusun ini menjadikan cerita lebih menarik dan mudah diikuti. Keadaan ini menunjukkan kebijaksanaan penulis dalam membina struktur cerita yang mantap. Manakala dari segi bahasa pula, penulis menggunakan bahasa yang ringkas tetapi berkesan. Gaya bahasa yang mudah difahami memudahkan pembaca memahami mesej yang ingin disampaikan. Walaupun bahasanya sederhana, namun penyampaiannya tetap memberi kesan kepada pembaca kerana penulis berjaya menghubungkan peristiwa cerita dengan nilai kehidupan sebenar. Kesimpulannya, cerpen Pahlawan Muda karya Syarif Putra ini merupakan sebuah karya yang berkualiti dan wajar dipuji. Kekuatan terbesar cerpen ini terletak pada mesej yang mendidik, pembinaan watak yang berkesan serta plot cerita yang tersusun dengan baik. Cerpen ini bukan sahaja menghiburkan, malah mampu memberi inspirasi kepada pembaca supaya sentiasa berusaha, bekerja sama dan berani menghadapi cabaran dalam kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit kritikan teguran mengenai novel yang telah saya baca, iaitu novel Remaja Pahlawan Muda oleh Syarif Putra. Secara keseluruhannya, selepas saya membaca novel ini, saya dapat melihat novel ini mempunyai jalan cerita yang saya kira agak menarik dan dapat memberikan kesan yang mendalam terhadap pembaca. Walau bagaimanapun, novel ini mempunyai terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki selepas saya membaca novel ini. Oleh itu, saya ingin memberikan sedikit kritikan teguran mengenai novel ini. Walau bagaimanapun, saya ingin memperingati anda bahawa kita memberikan kritikan teguran bukanlah untuk tujuan kita mengutuk, menjatuhkan ataupun melemahkan karya seorang penulis. Namun, kita memberikan kritikan teguran adalah untuk tujuan kita memberikan cadangan penambahbaikan bagi penulis dapat menghasilkan novel yang lebih sempurna dan berkesan kepada pembaca. Teguran yang pertama ialah mempunyai watak sampingan yang terlalu banyak. Saya dapati novel ini mempunyai watak sampingan secara berlebihan. Walaupun kepelbagaian watak akan menjadikan jalan cerita menjadi lebih hidup, namun dalam kes ini, kepelbagaian watak akan menyebabkan pembaca sukar untuk mengingati peranan setiap individu. Selain itu, kepelbagaian watak juga akan berpotensi mengganggu jalan cerita. Teguran yang kedua ialah menghindari stereotip yang negatif. Dalam novel ini, terdapat beberapa watak yang memiliki sifat negatif yang dapat mempengaruhi pembacaan yang tidak benar. Kita ambil contoh, iaitu watak utama Farid pernah mengakui dirinya ialah seorang budak yang nakal. Semasa dia berada di tahun 6, dia pernah menunggang motosikal ayahnya walaupun sebenarnya dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menunggang motosikal. Ibunya sudah melarang agar Farid tidak menunggang motosikal tersebut. Namun, Farid tetap degil dan ingin menunggang motosikal ayahnya sehingga menyebabkan motosikal ayahnya melompat ke depan. Selain itu, peristiwa di mana semasa Farid berada di tahun 5, Farid pernah mengusik kawannya sehingga menangis. Oleh itu, pembaca perlulah berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh ataupun memiliki sifat yang buruk. Teguran yang ketiga ialah terdapat kesalahan ejaan dalam novel ini. Dalam novel ini, terdapat beberapa kesalahan ejaan yang menyebabkan pembaca menjadi keliru ketika membaca. Ini mungkin merupakan kesalahan kecil, namun kesalahan kecil inilah yang menunjukkan tahap penelitian seorang penulis dalam menghasilkan novel yang sempurna. Itu adalah sedikit kritikan teguran yang saya ingin berikan mengenai novel ini. Oleh itu, saya berharap agar penulis dapat melihat dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam beberapa aspek-aspek tersebut agar penulis dapat menghasilkan karya yang lebih sempurna pada masa hadapan. Hai semua, sekarang saya akan menilai dan mengkritik buku yang ada di tangan saya ini, yaitu Pahlawan Muda. Baiklah, mari kita mulakan. Pada pendapat saya, berdasarkan novel Remaja Pahlawan Muda ini,
dari sudut kritikan saranan, aspek bahasa dan komunikasi dalam karya ini masih boleh diperkukuh melalui beberapa penambahbaikan yang lebih menyeluruh. Selain penggunaan bahasa standard, aspek ketepatan diksi ataupun pemilihan kata juga perlu diberi perhatian. Terdapat situasi di mana perkataan yang digunakan agak umum dan kurang spesifik, sehingga mengurangkan impak makna. Sebagai contoh, penggunaan perkataan seperti perasaan sedih boleh diperhalusi kepada perasaan hibah atau duka yang mendalam bagi memberikan gambaran emosi yang lebih kuat. Hal ini penting karena pemilihan kata yang tepat dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi serta membantu pembaca menghayati situasi dengan lebih mendalam. Selain itu, dari aspek laras bahasa, terdapat ketidakkonsistenan antara bahasa formal dan bahasa tidak formal dalam dialog serta naratif. Dalam sesetengah bahagian, watak menggunakan bahasa yang terlalu santai walaupun berada dalam situasi yang serius. Oleh itu, penulis disarankan untuk menyesuaikan laras bahasa mengikut konteks, situasi, dan watak. Contohnya dalam situasi perbincangan rasmi. Penggunaan bahasa yang lebih formal seperti kita perlu merancang strategi dengan teliti adalah lebih sesuai berbanding perkataan ayat kita kena fikir betul-betul dan dulu. Penyesuaian ini dapat menjadikan komunikasi lebih realistik dan berkesan. Dari segi struktur ayat, terdapat ayat yang terlalu panjang dan kompleks sehingga menjejaskan kejelasan message. Ayat yang berlapis-lapis boleh menyebabkan pembaca hilang fokus terhadap isi utama yang ingin disampaikan. Oleh itu, ayat-ayat tersebut wajar dipecahkan kepada ayat yang lebih ringkas dan tersusun. Di samping itu, penggunaan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, dan oleh itu boleh dipertingkatkan bagi memastikan aliran idea lebih lancar dan mudah diikuti. Ini akan membantu meningkatkan kohesi dan koheren dalam penulisan. Aspek intonasi dan ekspresi dalam dialog juga boleh diperbaiki. Terdapat dialog yang disampaikan secara mendatar tanpa variasi emosi, sedangkan situasi tersebut memerlukan penekanan tertentu. Sebagai contoh, ayat seperti kita akan terus berjuang. Ayat ini boleh diperkukuhkan dengan unsur ekspresi seperti kita akan terus berjuang walaupun terpaksa berkorban segalanya, bagi menonjolkan semangat dan keyakinan watak. Penambahbaikan ini akan menjadikan komunikasi lebih hidup dan mampu memberi kesan kepada pembaca. Selain itu, aspek kejelasan sebutan dan gaya penyampaian juga penting jika novel ini dijadikan bahan pembentangan atau rakaman lisan. Ayat yang terlalu panjang atau berbelit boleh menyukarkan penyampaian secara lisan. Oleh itu, penggunaan ayat yang lebih ringkas, jelas dan tersusun akan membantu penyampai menyampaikan isi dengan lebih yakin, lancar, dan meyakinkan. Gaya penyampaian juga perlu bersifat santai tapi sopan agar sesuai dengan kehendak komunikasi yang berkesan. Kritikan pendekatan ialah satu kaedah kritikan sastera yang digunakan untuk menganalisis dan menilai sesuatu karya dengan menggunakan pendekatan atau teori tertentu. Melalui pendekatan ini, pengkritik tidak hanya memuji karya tetapi cuba memahami karya dengan lebih mendalam berdasarkan aspek tertentu seperti struktur cerita, latar masyarakat,
atau keadaan psikologi watak. Tujuan kritikan pendekatan ialah untuk melihat bagaimana sesuatu karya dibina, bagaimana karya itu mencerminkan masyarakat serta bagaimana perasaan dan pemikiran watak digambarkan oleh pengarang. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembaca dapat memahami makna karya secara lebih kritis dan menyeluruh. Cerpen Pahlawan Muda karya Syarif Putera ini dapat dianalisis melalui 3 pendekatan utama, iaitu pendekatan strukturalisme, pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan strukturalisme. Pendekatan ini menumpukan perhatian kepada struktur dalaman karya termasuk plot, watak, tema dan latar. Dalam cerpen ini, plot dibina dengan tersusun dan berkesinambungan, bermula dari pengenalan, konflik, kemuncak sehingga peleraian. Struktur ini memudahkan pembaca mengikuti perjalanan cerita dan memahami mesej yang ingin disampaikan. Watak seperti Suzy Wong, Farid, Velu dan Imran memainkan peranan penting dalam memajukan plot. Kehadiran watak guru seperti Cikgu Hamid, Cikgu Samad dan Cikgu Nora pula memperkukuh struktur cerita dengan menunjukkan peranan guru sebagai pembimbing dan penyokong pelajar. Semua watak ini saling melengkapi dan membentuk struktur cerita yang kukuh. Selanjutnya ialah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi melihat hubungan karya dengan masyarakat dan nilai sosial. Cerpen ini jelas menggambarkan nilai persahabatan, kerjasama dan disiplin dalam kalangan remaja. Hubungan antara watak yang berlatar belakangkan kepelbagaian menunjukkan bahawa masyarakat boleh hidup harmoni melalui saling menghormati dan bekerjasama. Peranan guru dalam cerita menunjukkan bagaimana institusi pendidikan membentuk sahsia pelajar. Nilai usaha dan ketekunan juga digambarkan melalui mesej. Boleh, asalkan kita bersungguh-sungguh. Kalau tidak rajin berusaha, kita pasti akan ketinggalan. Ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk melahirkan individu yang berdikari dan bertanggungjawab. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang ketiga ialah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi meneliti emosi, motivasi dan pemikiran watak. Dalam cerpen ini, watak digambarkan mempunyai semangat tinggi, keyakinan diri dan tidak mudah berputus asa. Sokongan daripada rakan dan guru membina motivasi dan meningkatkan kekuatan mental watak. Pendekatan ini menunjukkan bahawa kejayaan bukan sahaja bergantung kepada kemampuan fizikal tetapi juga kepada kekuatan mental, kesabaran dan semangat untuk terus berusaha. Kesimpulannya, melalui pendekatan strukturalisme, sosiologi dan psikologi, cerpen Pahlawan Muda karya Syarif Putera ini dapat dianalisis dengan lebih mendalam. Pendekatan strukturalisme menonjolkan kekuatan susunan cerita. Pendekatan sosiologi menekankan nilai masyarakat, manakala pendekatan psikologi menunjukkan kedalaman emosi dan motivasi watak. Oleh itu, cerpen ini bukan sahaja menarik untuk dibaca tetapi penuh dengan nilai inspirasi. Ia berjaya menggabungkan hiburan, pendidikan dan pengajaran moral dalam satu karya yang lengkap. Cerpen ini wajar dipuji kerana mampu mendidik, menginspirasi dan membentuk pemikiran para pembaca. Selepas saya membaca novel remaja Pahlawan Muda oleh Syarif Putera, saya ingin memberikan sedikit kritikan penganalisian terhadap novel ini. Yang pertama ialah dari segi tema. Dalam novel ini, ia mengangkatkan tema keberanian dan pahlawan muda yang berjaya memberi inspirasi kepada pembaca muda di luar sana bahawa mereka juga memainkan peranan penting dalam masyarakat. Penulis menunjukkan bahawa 4 watak utama iaitu Ruslin, Farid, Imran dan juga Velu bukan hanya sekadar golongan muda biasa ataupun bukan hanya sekadar pelajar biasa, namun mereka merupakan golongan muda yang luar biasa. Kenapa?
kerana mereka berjaya berdepan dengan cabaran dan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Kita ambil contoh, keempat watak utama ini dikepung oleh sekumpulan penjahat yang menculik mereka. Namun begitu, keempat-empat watak ini bersatu hati untuk melawan penjahat tersebut dan berjaya bebas daripada cengkaman mereka. Seterusnya dari segi plot. Cerita ini disusun secara kronologi. Ada permulaan, konflik, kemuncak dan penderaian yang menjadikan jalan cerita mudah dipahami oleh pembaca. Namun, susunan ini juga menjadikan jalan cerita agak linear tanpa banyak kejutan. Seterusnya, dari segi watak ataupun perwatakan. Penulis menggambarkan watak dalam novel ini digambarkan sebagai seorang yang pemberani, tabah dan mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Ini dapat membantu memberikan mesej yang positif terhadap pembaca. Selain itu, setiap watak juga diceritakan sedikit mengenai sifat dan ciri masing-masing. Dari segi gaya bahasa pula, penulis menggunakan ayat yang mudah, iaitu struktur ayat yang ringkas yang menyebabkan pembaca mudah untuk memahami jalan cerita. Selain itu, penulis kerap menggunakan ayat motivasi seperti ayat keberanian, ayat semangat juang, dan ayat semangat tidak mudah berputus asa. Ini sesuai untuk golongan pembaca muda dan selari dengan tema pahlawan muda. Selain itu, terdapat teknik imbas kembali yang mencerminkan watak mengingat kembali masa lalu. Dan akhir sekali, terdapat teknik monolog dalaman yang mencerminkan bisikan hati ataupun bicara dalaman tanpa mengeluarkan suara. Akhir sekali, ialah latar. Dalam novel ini, terdapat 3 latar yang dapat kita lihat. Yang pertama, ialah latar tempat. Penulis menggunakan latar sekolah, latar kawasan perumahan, dan latar kawasan penanjongan seperti pulau. Yang kedua ialah latar masa. Novel ini berlaku pada zaman moden dan bersesuaian dengan kehidupan remaja pada masa kini. Ini juga memudahkan golongan pembaca muda dapat mengaitkan kehidupan mereka dengan cerita ini. Dan akhir sekali ialah latar masyarakat. Penulis menggambarkan masyarakat dalam novel ini ialah masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu, dan saling menjalinkan hubungan kasih sayang. Dari sudut kritikan penilaian, novel remaja Pahlawan Muda juga menunjukkan kekuatan dalam aspek kesinambungan idea, yaitu kohesi dan koheren. Jalan cerita disampaikan secara teratur dan tidak melompat-lompat, membolehkan pembaca mengikuti perkembangan plot dengan mudah. Penggunaan wacana seperti kemudian, selepas itu, dan akhirnya membantu menghubungkan peristiwa dengan lebih jelas. Hal ini menjadikan komunikasi dalam penulisan lebih tersusun dan sistematik, sekaligus meningkatkan kefahaman pembaca terhadap keseluruhan cerita. Selain itu, dari aspek kesesuaian bahasa dengan sasaran pembaca, novel ini sangat berkesan kerana menggunakan bahasa yang tidak terlalu kompleks dan mudah difahami oleh golongan remaja. Penulis berjaya menyeimbangkan antara unsur formal dan santai, menjadikan pembaca tidak berasa terbeban semasa membaca. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan bersifat inklusif dan mengambil kira tahap pemahaman audiens. Seterusnya, dari segi keberkesanan dalam membina watak, novel ini berjaya menggunakan dialog sebagai medium komunikasi untuk memperlihatkan personality daripada setiap watak serta sikap-sikap mereka. Sebagai contoh, watak yang berani sering menggunakan ayat yang tegas dan yakin,
manakala watak yang ragu-ragu menggunakan ayat yang lebih berhati-hati. Ini menunjukkan bahwa bahasa bukan saja berfungsi untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga untuk membina karakter dengan lebih jelas dan realistik. Dari aspek kesantunan bahasa, novel ini menepati norma budaya Melayu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan beradab. Tiada penggunaan kata-kata kasar yang keterlaluan, dan interaksi antara watak menunjukkan nilai hormat menghormati. Hal ini penting karena komunikasi yang baik bukan sahaja bergantung kepada kejelasan message, tetapi juga kepada cara message tersebut disampaikan. Di samping itu, novel ini juga menunjukkan kekuatan dalam penyampaian message secara tersirat dan tersurat. Penulis bukan sahaja menyampaikan message secara langsung melalui dialog, tetapi juga melalui tindakan watak dan situasi yang berlaku. Sebagai contoh, semangat kerjasama tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan watak yang saling membantu. Ini menjadikan komunikasi dalam cerita ini lebih berkesan dan tidak membosankan. Namun begitu, dari sudut penilaian yang lebih kritis, terdapat kekurangan dalam aspek variasi dan teknik penyampaian. Kebanyakan message disampaikan secara langsung, direct, dan kurang penggunaan teknik kiasan, metafora, atau simbolisme yang boleh memperkayakan bahasa. Kekurangan ini menyebabkan karya ini kurang memberi kesan mendalam dari segi estetika bahasa. Jika penulis menambah unsur-unsur ini, komunikasi dalam novel akan menjadi lebih menarik, berimpak yang lebih kuat kepada pembaca. Selain itu, dari aspek pengulangan ide, terdapat beberapa bahagian yang mengulangi message yang sama dengan cara yang hampir serupa. Walaupun pengulangan boleh digunakan untuk penegasan, penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan pembaca berasa bosan. Oleh itu, variasi dalam penyampaian idea perlu dipertingkatkan agar komunikasi kekal segar dan menarik. Baiklah, secara keseluruhannya, cerpen Pahlawan Muda karya Syarif Putra ini merupakan karya yang berkualiti kerana mempunyai plot yang tersusun, watak yang berkesan dan mesej yang kuat. Analisis melalui pendekatan strukturalisme, sosiologi dan psikologi menunjukkan bahawa cerpen ini bukan sahaja menarik, malah syarat dengan nilai yang relevan kepada para pembaca. Oleh itu, karya ini layak diberikan 4 daripada 5 bintang kerana berjaya menggabungkan hiburan dan pengajaran secara berkesan.